wajib yang mana kamu mesti buat lah. Okay, mesti buat sebagai eksperimen wajib untuk tingkatan 4. Setakat ini yang kita buat baru satu eksperimen wajib, iaitu eksperimen pecutan graviti yang kita gunakan jangka masa detik dan juga kita guna yang hari itulah troli, semua tu yang kamu kena kira pecutan graviti, dan hari tu pun kita tak sempat untuk kira pecutan graviti kan. Jadi nanti kita tengoklah macam mana keadaan, okey. Dan kalau masih juga berterusan, kita mungkin terpaksa menjalani menonton eksperimen tersebut secara dalam talian sahaja. Sebab kita Negeri Sembilan masih lagi di fasa 1 seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Pakanan Pendidikan. Sekiranya negeri di fasa 1 masih lagi tidak boleh bersekolah kan. Okey. Apalah, kita tengoklah macam mana keadaannya. Okey, hari ni kita akan masuk tajuk yang kelima, tajuk gelombang. Okey, tajuk ni dalam banyak-banyak tajuk bab 6 bab, tajuk ini dia tak susah tapi dia sedikit mengelirukan sebab dia ada istilah-istilah yang baru dan konsep dia agak mengelirukan. Dan ramai pelajar yang susah untuk faham lah tentang tajuk gelombang. First, sebab kita tak nampak gelombang, ada sesetengah gelombang tu kita tak nampak, dan ada sesetengahnya gelombang tu kita nampak tapi kita tak boleh nak visualize dalam bentuk graf seperti yang kita belajar secara teori. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, sila pastikan kamu terus tanyalah supaya cikgu dapat memberi penerangan yang lebih jelas. Okey. Jadi dalam tajuk hari ni kita hanya fokus kepada tajuk 5.1 iaitu asas gelombang. Okey, so kalau kita tengok buku teks, kamu boleh tengok buku teks pada muka surat 172, itu adalah tajuk yang pertama. Kita nak belajar tentang asas gelombang. Dalam tajuk ini kita akan belajar tentang apakah itu gelombang, bagaimanakah gelombang ini terhasil, jenis-jenis gelombang, dan bila kita nak tafsirkan gelombang tu kita nak tukar dia dalam bentuk graf untuk kita membuat pengiraan. Okey. Okey, yang pertama, gelombang dapat dihasilkan apabila satu sistem berayun atau bergetar di dalam suatu medium. Okey, medium dekat sini adalah merujuk kepada apa-apa jenis medium seperti air, udara, dan juga dalam vacuum pun dia akan boleh terbentuk gelombang lah, bergantung kepada situasi. Okey, dan kita boleh hasilkan gelombang itu apabila dalam satu sistem yang berayun. Okey, kalau kita katakan dalam satu sistem ni, apa maksud satu sistem? Dia adalah satu situasi ataupun satu setup radas. Okey, dan radas tu berayun ataupun bergetar. Okey, contoh yang paling senang adalah kalau berayun ni yang kita dah pernah buat adalah contohnya pendulum ataupun ladung tu yang kita dah pernah, kamu tak pernah buat lagi tahun ni kan, maybe kamu pernah buat masa di tingkatan 1. Di tingkatan 1, first eksperimen yang kamu belajar adalah mengira masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan bandul. So bandul itu adalah satu sistem yang berayun. Okey, itu adalah sistem yang berayun. Okey, kalau yang bergetar ni pula contohnya macam kalau kita main gitar, so tali gitar tu bila kita petik gitar tu, tali dia akan bergetar lah. Jadi kalau kita ambil contoh bandul, ayunan bandul itu adalah mediumnya adalah udara. Okey, dan juga gitar yang kita petik itu bergetar juga dalam medium udara, dan juga kat situ kita petik gitar lah. Okey. Dan selain daripada tu, gelombang juga dihasilkan dalam medium air. Okey, contohnya kita ada air, okey, satu bekas air, kemudian kamu
sentuh air tersebut kemudian akan membentuk gelombang-gelombang air. Okay, seperti yang cikgu bagi tahu, gelombang ni kita boleh nampak. Contohnya macam gelombang air lah yang paling mudah untuk kita lihat. Kejadian ombak. Ombak itu pun gelombang. Sebab tu kita panggil gelombang-gelombang tu kan. Okay. Tapi kalau getaran yang disebabkan oleh macam ayunan bandul dan juga getaran gitar tu kita sukarlah untuk lihat dia. Okay. Seterusnya, getaran dan ayunan ialah gerakan ulang alik pada kedudukan seimbang mengikut satu lintasan yang tertutup. Okey, gerakan ulang alik sama macam bandul tu dia akan berulang dari satu tempat ke satu tempat. Okey, dia dah fix dah pada kedudukan seimbang. Okey, maksudnya dia tidak terjejas oleh satu-satu perkara ataupun satu-satu sumber yang lain dan mengikut satu lintasan yang tertutup. Maksud satu lintasan yang tertutupnya ni maksudnya dia tidak diganggu oleh objek lain ataupun daya lain. Dia hanya bergerak dalam satu gerakan ulang alik yang bebas sahaja. Okey, seterusnya gelombang dihasilkan apabila suatu medium digetarkan di satu tempat yang tertentu. Ini cara salah satu lain lah kita nak hasilkan gelombang melalui berayun dan juga bergetar. Jadi kalau satu medium itu bergetar pun kita panggil dia dapat menghasilkan gelombang. Okey, perambatan gelombang. Perambatan ni maksudnya pergerakan lah. Gelombang ni dia akan bergerak tapi kita tak panggil bergerak, kita panggil merambat. Kata kerja yang tepat adalah gelombang itu merambat. Okey, contohnya bunyi. Gelombang bunyi merambat. Gelombang air merambat. Okey, banyak lagi lah. So jadi kita punya istilah yang digunakan untuk pergerakan gelombang adalah perambatan. Perambatan gelombang memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pemindahan jirim medium. Okey, nanti cikgu terangkan. Maksudnya gelombang ni kelas dia bergerak perambatan dia bergerak, dia hanya pindahkan tenaga sahaja dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pemindahan jirim. Maksudnya jirim objek yang bergerak itu ataupun yang bergetar ataupun yang berayun itu tidak dipindahkan. Jirim dia tidak bergerak lah. Jirim tu kalau kita belajar dulu yang bulat-bulat dalam pepejal, dalam cecair semua dia yang bulat-bulat tu, tu jirim. Okay, jadi gelombang ni dia hanya pindahkan tenaga dan dia tidak pindahkan jirim. Okay, seterusnya kita lihat. Okay, ini adalah aktiviti 5.2 yang mana kita gunakan spring slinky. Okay, spring selingki ni dia panjang, lepas tu dia bentuk spring lah. Dan ribbon dekat sini, okay, ribbon ini mewakili kita punya jirim. Ni jirim kat sini. Okay, ribbon ini mewakili jirim ataupun zarah-zarah pada spring selingki ini. Jadi bila kita gerakkan hujung kita gerakkan ke atas dan ke bawah, spring ini akan menghasilkan satu gelombang. Okey, gelombang ni kalau kita boleh lihat, kalau kita boleh cuba, pergerakannya adalah ke arah sana, ke arah B ini. Tapi ribbon ini masih kekal di tempat yang sama, cuma dia bergerak ke atas dan ke bawah sahaja. Jadi eksperimen ini ataupun aktiviti ini menunjukkan bahawa gelombang tu dia merambat dan pemindahan tenaga sahaja yang berlaku tanpa jirim ini dipindahkan. Okey, tenaga apa yang dipindahkan? Kalau kat sini tenaga kinetik lah sebab kita gerakkan. Kalau pada asalnya spring selingki ni dia tidak bergerak. Jadi bila kita gerakkan dari ke atas dan ke bawah, tenaga kinetik tu dipindahkan sehingga membentuk satu gelombang. Dan jirim ataupun yang diwakili oleh ribbon ini tidak bergerak tidak dipindahkan bersama-sama tenaga. Dia cuma bergerak ke atas dan ke bawah sahaja. Jadi ini nak menunjukkan bahawa perambatan gelombang ni hanya pindahkan tenaga sahaja tapi jirim tidak dipindahkan. Okay, so ini adalah penerangan. Semua ni cikgu ambil dalam buku teks, nanti kamu boleh refer lah. Okay,
So kalau kita lihat kepada rajah ini, kita boleh lihat kat sini arah pemindahan tenaga. So tenaga dipindahkan dari A ke B, okay, iaitu gerakan gelombang dari hujung A ke hujung B telah memindahkan tenaga dari A ke B. Maksudnya sebelum kita gerakkan spring selingki ni, bahagian B ni dia tidak bergerak kan. Lepas kita gerakkan, dia terus membentuk gelombang dan tenaga tu dipindahkan daripada A ke hujung dia lah, ke B. Okay, dan kita boleh lihat ribbon ini tidak ikut bergerak sekali pun sampai dekat B ni, tak, dia masih duduk di tempat yang sama. Dia cuma bergerak ke atas dan ke bawah sahaja. Ribbon cuma bergetar sekitar satu kedudukan yang tetap. Ribbon itu tidak bergerak dalam arah tenaga dipindahkan oleh gelombang. Maksudnya ribbon tu tak adalah masa mula-mula dia duduk dekat A, tiba-tiba bila dah habis, bila gelombang ni bergerak, ribbon ni ada dekat B. Tak, sebab ribbon ni sebenarnya mewakili jirim spring selingki itulah. Okay. Jadi kesimpulan yang kita dapat daripada aktiviti ini adalah perambatan gelombang memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pemindahan jirim medium. Maksudnya bila satu gelombang dihasilkan, gelombang ini hanya memindahkan tenaga sahaja dan jirim, iaitu jirim pada spring selingki ni, dia tidak ikut berpindah bersama-sama. Okey. So ingat perambatan maksudnya pergerakan ataupun perpindahanlah, cuma kita gunakan terma perambatan untuk gelombang. So gelombang ni kita ada banyaklah, gelombang air, gelombang bunyi, semua itu bila dia berpindah atau dia bergerak kita panggil sebagai perambatan. Okey, gelombang itu merambatlah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Seterusnya, setakat ni faham So ingat, gelombang ni hanya memindahkan tenaga sahaja dan dia tidak memindahkan jirim. Macam mana kita nak hasilkan gelombang? Dengan melalui objek yang berayun ataupun yang bergetar dalam satu sistem yang tertutup lah. Okey. Seterusnya, kita lihat jenis-jenis gelombang. Secara umumnya gelombang terbahagi kepada dua, iaitu gelombang progresif dan juga gelombang pegun. Gelombang progresif ada dua jenis, iaitu gelombang membujur dan juga gelombang melintang. Okey. Kita lihat dulu, sebelum kita nak kenal jenis-jenis gelombang, kita kena tahu dulu apakah itu profil gelombang. Sebab profil gelombang inilah yang menentukan jenis-jenis gelombang tadi. Kalau kamu tak tahu maksud profil gelombang ni, maka agak sukarlah untuk kamu kenal pasti jenis-jenis gelombang. Okay, selalunya dalam soalan dia akan tanya apakah jenis gelombang yang ditunjukkan dalam gambar. Okay, apakah profil gelombang. Okay, macam itulah. Okay, so profil gelombang ni apa? Profil gelombang adalah rupa bentuk. Okay, kalau kita ambil contoh yang spring selingki tadi, rupa bentuk spring selingki semasa gelombang merambat melaluinya dikenali sebagai profil gelombang. Okay, so ini adalah profil gelombang. Maksudnya bentuk dia, rupa bentuk dia, ke atas ke bawah ke, naik turun ke. Ini maksudnya profil gelombang, iaitu rupa bentuk objek yang menghasilkan gelombang. So dekat sini kita boleh lihat spring selingki ini yang menghasilkan gelombang. Maka spring selingki ini profilnya adalah seperti ini. Jadi kita boleh lihat arah perambatan dan profil gelombang ni bergerak sama arah dengan arah perambatan. Okay, pergerakan inilah. Okay, kita boleh lihat profil gelombang ni semakin bergerak ke hujung P. Gelombang dapat dikelaskan dari aspek perambatan profil gelombang. Sebab tu kita kena tahu dulu apakah itu profil gelombang, barulah kita boleh kelaskan gelombang-gelombang yang ada. Sebab kita nak tengok macam mana profil gelombang itu merambat
Lepas tu kita boleh tentukanlah itu adalah profil itu adalah gelombang apa. Jadi gelombang yang ditunjukkan oleh spring selingki ni adalah gelombang progresif. Okey, dari sana nanti kita akan tengok lagi apakah itu gelombang progresif. Okey, kita lihat gelombang progresif. Gelombang progresif ni adalah profil gelombang merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Okey, maksudnya kalau kita lihat semula yang ini, kamu lihat T1, profil gelombangnya dekat sini. Semakin bertambah masa, T1, T2, T3, T4, T5, maksudnya apa? Saat yang pertama, saat yang kedua, saat yang ketiga, saat yang keempat dan juga saat yang kelima, kamu boleh lihat profil gelombang ini merambat. Merambat seiring dengan masa. Dia cakap apa? Profil gelombang merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Maksudnya kat sini profil gelombang ni bergerak, dia bergerak dalam arah perambatan dan dengan pertambahan masa profil gelombang ini semakin bergerak mengikut arah perambatan. Dia semakin ke sana lah. Sebab bila masa bertambah ni, jarak dia bergerak tu semakin jauh. Gelombang progresif boleh merambat melalui suatu medium sebagai gelombang melintang atau gelombang membujur. Jadi gelombang progresif ni dia boleh merambat, cara untuk dia merambat tu adalah secara gelombang melintang atau gelombang membujur. Kita lihat dulu contoh gelombang progresif. Contohnya kat sini adalah itik ni, kamu lihat itik ni dia bergerak. Setiap kali dia bergerak, dia akan menghasilkan gelombang air kat sini. Okey, kat mana kita nampak profil gelombang tu? Ini cikgu susah nak faham. Okey, kamu lihat itik ni dia ini adalah tempat terhasilnya gelombang ini. So bila itik ni bergerak, gelombang kamu boleh lihat air ni dia bergerak macam tu kan? So dia bergerak macam ni. Gelombang tu. Jadi semakin lama gelombang tu dia bergerak semakin jauh. Ini menunjukkan gelombang progresif. Masa T1 dia duduk dekat sini. Okey, T2 dia dekat sini. Semakin lama kat sini mungkinlah T5. So kita boleh lihat bila dah mencapai T5, gelombang itu sudah berada jauh. Ini menunjukkan gelombang progresif. Tapi bila itik tu, sebab apa kita nampak banyak-banyak gelombang? Sebab dia menghasilkan beberapa kali gelombang. Yang kita nak lihat sebenarnya kelas adalah satu gelombang sebenarnya. Setiap kali itik tu bergerak, so dia akan menghasilkan banyak gelombang. So kamu lihatlah dia akan banyak gelombang tu. Sebenarnya yang kita nak lihat hanya satu sahaja. Kat sini kita ada, kamu lihat gelombang yang pertama tu dah sampai dekat hujung. Ini gelombang yang seterusnya. Itu maksudnya kelas. Profil gelombang merambat dengan masa. Semakin lama masa, semakin jauh profil gelombang itu bergerak. Sekarang kita lihat pula gelombang melintang dan gelombang membujur. Kamu lihat pergerakan dia. Yang atas ni dia ada berapa kali? Banyak kali kan gelombang ni dihasilkan. So kalau kita boleh lihat dekat sini, ini adalah macam jirim lah. Jirim kita dia tidak bergerak. Dia cuma menghasilkan gelombang sahaja. Manakala yang dekat bawah ni pula, kamu lihat dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang atas ni bergerak ke atas dan ke bawah. Boleh? Seterusnya kita lihat kepada gelombang pegun. Tadi kita lihat kepada gelombang progresif. Gelombang progresif tu kamu ingat perambatan dia adalah mengikut masa tadi kan? Dia merambat dengan masa. Gelombang pegun pula dia terbalik. Iaitu gelombang pegun ialah gelombang apabila profil gelombang tidak merambat dengan masa. Gelombang pegun dihasilkan oleh alat muzik seperti ukulele, seruling dan juga gendang apabila alat-alat ini dimainkan.
Gelombang pegun juga dihasilkan apabila dua gelombang progresif yang serupa dan bergerak dalam arah yang bertentangan bertembung dengan satu sama lain. Nanti kita tengok perbezaan Okey, ni kita lihat pula macam mana gelombang pegun. Tadi kita lihat macam mana graf untuk gelombang progresif. Ini pula adalah graf untuk gelombang pegun. Okey, yang kamu nak lihat sebenarnya adalah yang warna hitam ni. Kalau yang warna hitam ni kamu lihat dia bergerak macam mana kelas? Dia naik dan turun kan? Dia naik dan turun tempat yang sama. Berbeza kalau kita lihat kepada yang ini dia bergerak macam ni kelas. Tapi kalau yang ini dia bergerak ke atas dan ke bawah. Kamu ikut dot ni, dia ke atas dan juga ke bawah. Okey, kalau yang ini kelas dia semakin turun naik macam tu lah, dia bergerak macam ni. Okey, cikgu harap kamu faham. Cikgu servis baik ni. Tapi kalau kamu tak faham juga, cikgu tolong bagi tahu dia agak mengelirukan sebenarnya. Okey. Seterusnya kita lihat. Okey, Okey, cikgu nak kamu bandingkan. Perbandingan profil gelombang, ini adalah yang progresif dan ini adalah yang pegun. Okey, kalau kita lihat yang Okey, kalau yang progresif, kamu lihat yang ini dia bergerak macam ni. Okey, gelombang tu bergerak macam ni, macam ombak. Tapi yang ini dia bergerak ke atas dan turun ke bawah. Ke atas dan turun ke bawah, dari bawah ke atas. Kalau yang progresif, dia bergerak macam ni, macam ombak. Okey, kalau yang pegun, dia duduk statik sahaja tempat yang sama, cuma dia bergerak ke atas. Dan kalau yang gelombang pegun ni, kamu ingat macam kita main gitar kan? Bila kita petik gitar, tali tu hanya bergerak ke atas dan ke bawah sahaja. Instead of kalau kamu buat yang spring selingki tu, daripada hujung tu dia bergerak ke sana, ke arah dari A ke B. Okey. Okey, perbandingan profil gelombang. Okey, sekarang kita lihat yang ini adalah gelombang progresif. Ini adalah gelombang progresif, ini adalah gelombang pegun. Bezanya adalah kamu lihat bila T1, T ni semakin bertambah, T1, T2, T3, T4, T5, saat pertama, saat kedua, saat ketiga, saat keempat dan saat kelima, kamu lihat profil gelombang ini bergerak mengikut arah perambatan. Dia sentiasa bergerak ke kanan daripada hujung A ke hujung B. Tapi kalau untuk gelombang pegun, kamu tengok kat sini T1, T2, T3, T4, T5, dia duduk dekat kawasan yang sama, cuma dia ke atas dan ke bawah sahaja. Seperti mana kita petik gitar tu, dia tali tu dia bergetar ke atas dan ke bawah. Itu beza yang paling mudah untuk kita nampak. Okey, cikgu ulang. Kalau gelombang progresif, kita lihat T1, pada mulanya profil gelombang tu duduk dekat A. Selepas itu, bila dah sampai T5, profil gelombang dia duduk ke hujung B, dah dekat B, dah dekat sini. Mengikut arah perambatan. Tapi kalau gelombang pegun tu dia tidak merambat. Dia tak bergerak dari hujung ke hujung. Dia hanya statik sahaja dekat tempat yang sama sahaja. Profil dia duduk kat tempat sama, cuma dia ke atas dan ke bawah sahaja. Berbeza kalau yang progresif, dia profil gelombang tu bergerak. Dia merambat
Okay, merambat dari hujung ke hujung. Kalau profil gelombang yang pegun, dia tidak merambat, dia duduk tempat yang sama, statik, pegun. Sebab tu kita panggil gelombang pegun. Dia statik tempat yang sama, cuma dia T1, T2 dia naik ke atas dan turun ke bawah, daripada atas ke bawah, makin turun ke bawah sampai T3, T4, T5, lepas tu nanti dia akan ulang balik. Macam itulah. Dia tidak merambat. Okay, dia tidak merambat. Maksudnya dia tak bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, tak. Tapi kalau gelombang progresif, dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh paling senang kita boleh lihat kalau ombak yang dekat tepi pantai itulah. Okay, dia bergerak daripada hujung sana daripada tengah laut ke hujung ke pantai. Dia bergerak kat situ dan muka dan profil gelombang dia kita boleh nampak dia bergerak. Okay. Okey, seterusnya kita boleh kelaskan juga gelombang ini kepada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Okey, tadi kita dah tahu tentang gelombang progresif, gelombang pegun. Okey, lepas tu kita ada gelombang ni juga boleh dikelaskan kepada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Okay, gelombang mekanik memerlukan medium untuk memindahkan tenaga dari satu titik ke titik yang lain. Terdiri daripada getaran zarah-zarah medium, contohnya gelombang air, gelombang bunyi dan gelombang seismik di atas permukaan bumi. Okay, gelombang seismik ni adalah gelombang yang dihasilkan apabila gempa bumi berlaku ataupun letusan gunung berapi. Okay, yang dihasilkan di atas permukaan bumi itu kita panggil sebagai gelombang seismik. Okay, gelombang elektromagnet pula adalah gelombang ini tidak memerlukan medium untuk memindahkan tenaga. Itu je beza dia. Kalau gelombang mekanik dia perlukan medium. Sebab apa? Sebab zarah-zarah ni dia nak bergetar kan. Jadi bila dia nak bergetar, dia pindahkan tenaga tu melalui getaran-getaran zarah. Jadi kalau tidak ada medium, macam mana zarah-zarah ni dia nak bergetar? Okey? Manakala kalau gelombang elektromagnet pula, dia tidak memerlukan medium untuk memindahkan tenaga. Terdiri daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet yang berserenjang antara satu sama lain. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, sinar gamma dan sinar gamma ialah contoh gelombang elektromagnet. Pada akhir bab nanti kita akan belajar secara lebih detail tentang gelombang elektromagnet. Contoh yang paling mudah adalah gelombang cahaya yang datangnya daripada matahari. So daripada matahari tu nak sampai dekat bumi tidak ada sebarang medium, dia vacuum kan kat tengah-tengah tu. Walaupun vacuum tapi cahaya tu boleh sampai ke kita juga sebab dia adalah dalam bentuk gelombang elektromagnet. Okey. So gelombang elektromagnet ni sangat penting lah. Contoh macam gelombang radio ni kita gunakan untuk komunikasi. Okey, banyak lagi lah kita ada sinar gamma, sinar infrared, macam-macam. Gelombang elektromagnet ni banyak dan sangat penting lah untuk kita sebab kita gunakan seharian. Okey. Jadi ingat gelombang mekanik, gelombang elektromagnet perbezaannya adalah medium sahaja. Kalau mekanik dia perlukan medium, kalau elektromagnet dia tidak perlukan medium. Okey. Sebab apa namanya elektromagnet? Sebab dia ada ayunan medan elektrik dan juga medan magnet. So campurlah elektromagnet, elektrik dan magnet. Cara nak ingat. Okey, macam mana dia berayun dengan berserenjang? Kita akan belajar dalam tajuk yang terakhir nanti. Okey. Gelombang mekanik perlukan medium, gelombang air, gelombang bunyi dan juga gelombang seismik. Manakala gelombang elektromagnet dia tidak perlukan medium sebab dia terdiri daripada medan elektrik dan juga medan magnet yang sentiasa berayun yang berserenjang antara satu sama lain. Okey, dan ini contoh-contoh gelombang elektromagnet. Senang nak, yang ni senang nak differentiate. Okey, kalau gelombang mekanik dia perlukan medium, gelombang elektromagnet tak perlukan medium, senang. Kalau gelombang pegun dengan progresif tu agak sukar untuk diterangkan. Okay, tapi tak apa,
dalam soalan dia tak sepanjang cikgu mengajar ni lah, tak ada lagi dia tanya tentang gelombang progresif dan juga gelombang pegun, tak pernah ditanya. Yang sentiasa ditanya adalah gelombang melintang dan gelombang membujur. Itu yang sentiasa ditanya. Adakah ini gelombang melintang, adakah ini gelombang membujur. Okay. Dia tak tanya gelombang pegun ataupun gelombang progresif. Cuma kamu ingatlah kalau gelombang pegun, dia tidak, profil gelombang tidak merambat. Dia tidak merambat, dia pegun, statik sahaja dekat satu tempat. Kalau gelombang progresif, sesuai dengan namanya progresif tu, maksudnya ada perambatan lah, ada peningkatan kan. Macam kita tanya apa progres projek, contohnya maksudnya ada tak peningkatan ataupun macam mana perjalanan projek tersebut semakin bagus ke apa. Okay, kita masuk kepada gelombang melintang. Okay, gelombang melintang iaitu zarah-zarah medium bergetar pada arah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Itu adalah gelombang melintang. Okay, gelombang melintang iaitu zarah-zarah medium bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okay, kita lihat sekarang spring slinky ni, kita gunakan spring slinky lagi. Kita gerakkan dia ke atas dan ke bawah dan kita ada ribbon. Ribbon ini seperti biasa dia mewakili zarah-zarah ataupun jirim lah pada spring slinky ini. Okay, bila kita gerakkan spring slinky ke atas dan ke bawah, tengok rujuk kepada rajah ni. Okay, arah gerakan zarah ke atas dan ke bawah ni ya, dot ni. Ini adalah zarah-zarah. Kita boleh lihat zarah-zarah ni bergerak ke atas dan ke bawah. Iaitu ribbon ini dia bergerak ke atas dan ke bawah sahaja. Tetapi perambatan dia, maksudnya gelombang ni dia bergerak ke arah kanan. Dia bergerak ke arah sana. Jadi arah zarah dengan arah perambatan adalah berserenjang. Apa maksud berserenjang tu? Maksudnya dia satu ke atas dan satu ke tepi. Dia berserenjang macam ni. Dia 90 darjah. Sorry lah buruk tulisan. Okey? Dia berserenjang macam ni lah. Satu ke atas, arah gerakan zarah ke atas dan ke bawah. Okey, ke atas dan ke bawah. Manakala arah perambatan itu ke kanan. Jadi bila dia berserenjang macam ni kita panggil sebagai gelombang melintang. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang air merupakan contoh gelombang melintang. Okay, ni contoh-contoh. Cikgu, kenapa ada gelombang radio? Kan gelombang radio elektromagnet. Ya. Dia gelombang mekanik, gelombang elektromagnet tu kita gabung, kita kelaskan pula kepada gelombang melintang dan gelombang membujur. Okay. Jadi, macam mana gelombang radio itu merambat? So, dia merambat dalam keadaan macam ni lah, bentuk yang macam ni. Dia merambat macam ni. Okay. Kalau gelombang cahaya pun macam ni, air pun macam ni kan. Kita tengok itik tadi, air tu bergerak, naik turun macam ni. Arah perambatannya sebelah sini. Tapi zarah-zarahnya hanya bergerak dia bergerak ke atas dan ke bawah. Okey, dan ini adalah gelombang progresif kan, sebab zarah-zarah ni dia profil gelombang dia bergerak dengan masa. Okey. Seterusnya kita lihat pula gelombang membujur. Okey, gelombang membujur iaitu zarah-zarah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Dia selari. Maksudnya apa? Dia sama, dia melintang sahaja kan. Okay, dia selari. Kita boleh lihat dekat sini spring slinky ni. Tadi kita gerakkan dia ke atas dan ke bawah. Sekarang kita tolak dia ke kanan dan kita tolak dan tarik. Tolak ke kanan, tarik ke kiri. Ribbon, okay, tengok ribbon ini dia akan bergerak ke kanan dan juga ke kiri.
Bila kita terjemahkan dalam lukisan, kita boleh lihat adanya bahagian regangan dan bahagian mampatan. Okey, kalau yang melintang tadi dia ada puncak dan juga lembangan. Puncak dekat atas, lembangan dekat bawah. Tapi kalau membujur, dia ada regangan, bahagian yang regangan ni kat sini, yang dekat tengah-tengah ni, regangan, dan juga ada bahagian mampatan, iaitu di kawasan spring itu rapat antara satu sama lain. Dan kita boleh lihat zarah, ini ada dot ni tadi zarah. Zarah ini dia bergerak juga ke kanan dan juga ke kiri seiring selari dengan arah perambatan. Itu beza dia kelas. Okey, kalau gelombang melintang, zarah bergetar pada arah berserenjang. Dia berserenjang. Maksudnya 90 darjah lah kita boleh kata. 90 darjah. Okey, kalau dia membujur, bergetar dengan arah selari dan ada mampatan, ada regangan. Kalau melintang, ada lembangan dan puncak. Okey, contohnya adalah gelombang bunyi, merupakan satu contoh gelombang membujur. Sebab tu tadi kalau kita lihat kepada slide yang ini kelas. Jadi kita boleh lihat yang ini kan. Ini adalah gelombang melintang. Tengok. Okey, kamu lihat dia bergerak macam mana? Ke atas dan ke bawah. Dia arah perambatannya ke sebelah sana, tapi zarah dia bergerak ke atas. Ini kita boleh wakilkan sebagai zarah lah. Ni zarah dia. Lepas tu gelombang tu bergerak ke sana. Okey, kalau yang bawah ni pula adalah gelombang membujur. Kamu lihat nanti cikgu play. Kamu lihat zarah-zarahnya bergerak ke kiri dan ke kanan. Berbeza dengan yang atas, yang ini dia bergerak ke atas ke bawah, dia punya zarah-zarah dia. Berserenjanglah dengan arah perambatan gelombang. Okey. Yang dalam exam selalunya dia akan tanya gelombang membujur dan gelombang melintang, itu famous. Okey, gelombang pegun, gelombang progresif tak pernah lagi ditanya. Cuma kamu kena ingatlah bezanya kenapa kita panggil gelombang pegun, sebab profil gelombang itu dia tidak merambat bersama masa. Maksudnya masa tu dah panjang pun dia masih dekat tempat yang sama. Okey, kalau gelombang progresif dia merambat dengan masa. Okey, dia bergerak bersama-samalah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada, okey, sekarang cikgu tunjukkan video. Kalau tak dengar suara boleh bagi tahu cikgu Okey, dalam video ni dia akan tunjukkan gelombang membujur dan gelombang melintang dan juga spring slinky tu. Spring slinky. So kamu boleh lihat macam mana eksperimen spring slinky tu dijalankan. Dan dalam video ni juga dia akan perkenalkan amplitude, tempo, frekuensi dan sebagainya. Yang itu nanti cikgu akan ulang semula. Cuma cikgu nak tunjukkan kepada kamu macam mana eksperimen ataupun aktiviti spring slinky tu dijalankan. Okey, cikgu rasa kamu tak dengar kan dia punya muzik kan? Okey, sekejap Okey, sekejap cikgu setting sekejap. Okey, tak apa. Sekejap ni kelas. Okey, cikgu akan tunjukkan video. Salam semua. Hari ini kita akan bincangkan suatu topik menarik yang dipanggil gelombang.
Gelombang adalah suatu gangguan yang bergerak melalui suatu medium daripada suatu sumber yang bergetar atau berayun. Pergerakan gelombang ini menyebabkan berlaku pemindahan tenaga. Perhatikan, jirim-jirim medium ini hanya berayun dan tidak bergerak bersama-sama gelombang itu. Gelombang terbahagi kepada dua jenis, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Kita akan menggunakan spring slinky untuk menunjukkan gerakan bagi kedua-dua gelombang tersebut. Jika kita menggerakkan spring slinky itu ke atas dan ke bawah, gerakan ini mewakili arah ayunan jirimnya, manakala gerakan gelombang merambat ke arah kanan. Arah ayunan zarah mediumnya berserenjang atau pada 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Pergerakan gelombang seperti ini dipanggil gelombang melintang. Titik A dan E terletak pada bahagian paling bawah pada gelombang tersebut. Titik-titik ini dipanggil lembangan. Manakala titik C dan G pula berada di bahagian tertinggi gelombang dan dipanggil puncak gelombang. Jarak di antara garis faksi tengah dan puncak atau lembangan ini dipanggil amplitude. Panjang gelombang lambda pula adalah jarak antara dua puncak atau lembangan yang berturut-turut. Lambda digunakan untuk mewakili panjang gelombang. Contoh-contoh gelombang melintang adalah seperti gelombang air, gelombang cahaya dan gelombang elektromagnet. Apabila kita menolak spring slinky ke depan dan tarik semula ke belakang, ia menghasilkan pergerakan gelombang. Arah getaran zarah jirim spring adalah daripada kiri ke kanan. Arah getaran zarah mediumnya selari dengan arah perambatan gelombang tersebut. Gelombang seperti ini digelar gelombang membujur. Gelombang membujur tiada puncak atau lembangan seperti gelombang melintang, tetapi ia mempunyai kawasan yang dipanggil mampatan dan regangan. Contoh kepada gelombang membujur ialah gelombang bunyi. Sekarang mari kita lihat sistem ayunan dalam suatu gerakan gelombang. Untuk tujuan itu, kita akan gunakan sistem bandul ringkas dan bandul itu diletakkan dalam keadaan pegun pada kedudukan keseimbangan di B. Bandul ini akan melakukan satu ayunan lengkap jika ia berayun daripada A, B, C, B, A. Maka, jumlah masa yang diambil untuk melakukan satu ayunan lengkap dipanggil tempoh T. Okey, so kamu dah lihat tadi dia tunjukkan macam mana spring slinky itu dijalankan, macam mana aktiviti spring slinky itu dijalankan supaya dia boleh menunjukkan gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Okey, cikgu harap kamu faham sedikit sebanyak macam mana cikgu nak tunjukkan sebenarnya pergerakan itu sahaja. Okey, itu yang penting. Okey, sekarang kita akan sambung balik kepada kita punya pelajaran kita. Okey. Okey, so kita dah lihat video tadi. Okey, sekarang kita nak tengok pula ciri-ciri gelombang. So ini adalah yang kamu boleh kata yang tadilah yang diterangkan oleh Cik Nadia tu tadi. Dia ada terangkan tentang amplitude. Okay, amplitude adalah sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan seimbang. Jadi daripada kosong nanti kita lihat kepada graf lah untuk lebih mudah iaitu sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Maksudnya daripada sifar, contohnya macam bandul tadi dia duduk dalam keadaan seimbang. Lepas tu kita pergi kepada A dan B iaitu adalah sesaran maksimum. Sejauh mana bandul ataupun ladung itu boleh bergerak. Okey, seterusnya kita ada tempoh iaitu masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap. Ini sangat penting kelas.
dia nak tahu berapa masa untuk satu ayunan lengkap. Ini sebenarnya kamu dah pernah kira masa di tingkatan 1. Masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap atau untuk menghasilkan satu gelombang oleh suatu sumber gelombang. Okey, dia nak hasilkan satu gelombang, berapa lama masa yang diambil? Itu adalah tempoh. Okey, frekuensi pula adalah bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh suatu zarah atau bilangan gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber gelombang dalam satu saat. Jadi kalau kita nak kira frekuensi ni adalah kita kira 1/T ataupun 1 bahagi dengan tempoh masa. Okay, sebab dia nak tahu dalam satu saat kan. Kalau tempoh ni pula dia bagi tahu dalam satu ayunan lengkap tu berapa saat. Jadi kita nak tahu satu bilangan ayunan lengkap dalam satu saat, kita bahagilah 1 bahagi dengan tempoh. Okay, sebab dia nak kalau tempoh masa membuat satu ayunan lengkap. Frekuensi bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Dia macam terbalik. Kalau tempoh, masa untuk membuat satu ayunan lengkap, frekuensi bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Okey, panjang gelombang kita sebut sebagai lambda. Okey, ni simbol lambda. Jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Okey, nanti cikgu tunjukkan apa maksud titik sefasa yang berturutan. Okey, laju gelombang pula adalah jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang. Kelajuan gelombang, maksudnya profil gelombang tu bergerak berapa kelajuan dia. Okey, itu adalah laju gelombang. Simbolnya tetap sama V macam yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, file info ni kata apa? Kedudukan keseimbangan ialah kedudukan asal zarah sebelum suatu sistem itu berayun. Kedudukan keseimbangan ialah kedudukan asal zarah sebelum suatu sistem berayun. Maksudnya sebelum dia bergetar, sebelum dia berayun ke kanan dan ke kiri, kedudukan seimbang itu adalah kedudukan asal. Okey, seperti kita dah terangkan tadi, frekuensi kita nak kira 1/T. Sesaran ialah jarak suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey. Untuk maksud-maksud ni kamu jangan risau sangat. Yang penting kamu kena faham istilah-istilah ini bila kita terjemahkan dalam bentuk graf. Okey, ini adalah kita lihat gelombang melintang dan ini adalah gelombang membujuk lah. Okey, kita lihat apa bezanya. Kalau gelombang melintang, tengok ini adalah kedudukan keseimbangan sebelum berlakunya gelombang ayunan ataupun getaran. Okey, so ini kedudukan seimbang. Okey, A iaitu amplitude, iaitu sesaran maksimum. Sesaran maksimum yang boleh zarah tu pergilah. Jadi kita lihat dia sampai dekat atas ni. Jadi amplitude ni kelas kita boleh ambil daripada puncak. Okey, 1, 2, 3, 4 ni puncak. X1, X2, X3, X4 adalah puncak. Manakala Z1, Z2 dan Z3 adalah lembangan. Amplitude kita boleh kira daripada kedudukan seimbang ke puncak ataupun kedudukan seimbang ke lembangan. Sama sahaja. Okey. Kemudian lambda pula ataupun panjang gelombang adalah jarak. Dia kata apa tadi? Lambda panjang gelombang jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Dua titik sefasa. Kita ada titik-titik sefasa. Maksudnya dia duduk pada kedudukan yang sama. Iaitu yang ini semuanya puncak. Okey, yang ini semuanya lembangan. Dan hijau ini adalah berada pada kedudukan keseimbangan. Jadi untuk pengiraan lambda, jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Maksudnya kita boleh kira X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X4. Tak boleh kamu kira X1 hingga X3. Tak bolehlah sebab X1 dan X3 tidak berturutan. Okey, boleh juga kira lambda daripada Z1 ke Z2 atau Z2 kepada Z3. Tak bolehlah daripada Z1 ke Z3 sebab 1 dan 3 tidak berturutan.
Boleh tak kira dengan daripada Y ke Y? Boleh, sama je. Sebab dia adalah titik-titik sepasar. Jadi boleh kira daripada sini. Selalunya kita akan kira daripada puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan. Itu adalah lambda. Jarak dari puncak ke puncak ataupun puncak ke lembangan dengan syarat lembangan dan puncak itu mestilah berturutan. Tak boleh skip. Okey. Kalau gelombang membujur pula, kita lihat titik-titik sefasanya adalah P1, P2, P3 dan P4 iaitu mampatan. Mampatan, mampatan, mampatan. Q1, Q2, Q3 adalah regangan, regangan dan regangan. Itu maksudnya yang sefasa. Dia sama kan? Macam kalau gelombang melintang, puncak, puncak, puncak. Semua geng puncak. Lepas tu ada geng lembangan. Kalau yang membujur, kita ada geng mampatan dan juga geng regangan. Jadi mesti pilih yang sefasa lah untuk dapatkan panjang gelombang. Okay? Sama je, sama ada kamu ambil jarak dari mampatan ke mampatan ataupun renggangan ke renggangan. Kalau gelombang melintang, puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan. Okey? Okey, so kita boleh lihat daripada rumus kita nak terbitkan laju gelombang. Okey, daripada rumus laju sama dengan jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang dilalui. Jadi jarak yang dilalui dekat sini adalah panjang gelombang. Okey, kalau kita lihat daripada ini, dia membuat satu gelombang yang lengkap macam ni kan. Okey, so iaitu lambda bahagi dengan masa yang diambil tempoh. Sebab ingat balik apakah itu tempoh? Tempoh adalah masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Jadi satu ayunan lengkap, kalau yang paling mudah kamu ambil daripada sini, ke sinilah dia macam tu. Okay, satu ayunan lengkap, dua ayunan lengkap, tiga ayunan lengkap, macam tu. Okay, ataupun yang ini, satu ayunan lengkap, satu ayunan lengkap. Okey, so dia mesti dari satu tempat ke satu tempat yang samalah. Okey. Jadi kita keluarkan 1/3 dekat luar, kita patukan. Oleh kerana 1/3 tu adalah sama dengan frekuensi gelombang, maka kita boleh kata B sama dengan F lambda. Okey. Dah 12.57, cikgu rasa sampai kat situ je lah kelas kita hari ni. Untuk contoh ini kita akan bincangkan dalam kelas yang berikutnya. Okey, so hari Isnin ni kita tak ada kelas pada waktu pagi sebab cikgu akan pergi ke bank, ada urusan sekolah. Jadi kita akan buat pada waktu petang. Okey, ada tak apa-apa subjek yang clash pada waktu petang kelas? Kalau tak ada, kita proceed lah pukul 2.30 macam tu. Nanti cikgu update balik in case kalau cikgu tak dapat balik dalam masa tersebut. Okay? Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. Kita recap sekejap, kita ulang sekejap apa yang kita dah belajar kelas. Kita dah belajar tentang gelombang. So yang pertama tadi kita ada macam mana gelombang ni dihasilkan apabila satu sistem itu berayun ataupun bergetar. Okey, dan ketika gelombang ini merambat, hanya tenaga sahaja dipindahkan, tidak ada zarah ataupun jirim yang dipindahkan. Okey, kemudian kita ada dua jenis gelombang. Okey, kita ada jenis gelombang, kita ada gelombang progresif dan gelombang pegun. Untuk kita tahu jenis-jenis gelombang, kita kena tahu tentang profil gelombang iaitu rupa bentuk gelombang tersebutlah. Okey. Kemudian kita ada gelombang progresif iaitu profil gelombang merambat dengan masa. Maksudnya bentuk gelombang itu merambat bersama-sama dengan masa, manakala kalau gelombang pegun pula dia tidak merambat dengan masa.
Untuk senang kita lihat, rajah ni memang agak susah. Yang paling senang kita lihat rajah inilah. Kalau gelombang progresif, kita boleh lihat profil gelombang ini pada T1 ada dekat sini mula-mula, ada dekat hujung A. Tapi setelah mencapai T5 iaitu saat yang kelima, profil gelombang ni bergerak ke hujung B. Manakala untuk gelombang pegun pula, kita boleh lihat profil gelombang tu dia duduk di tempat yang sama sahaja walaupun T semakin bertambah. Walaupun masa semakin bertambah, profil gelombang itu tidak merambat. Dia masih duduk dekat tempat yang sama sahaja. Okey, kemudian kita ada gelombang mekanik dan elektromagnet yang berbezanya adalah keperluan medium sahaja. Okey, seterusnya kita belajar tentang gelombang melintang iaitu kalau melintang zarah bergetar arah yang berserenjang. Okey, 90 darjah berserenjang dengan arah perambatan. Arah getaran zarah berserenjang dengan arah perambatan. Kalau gelombang membujur pula, arah getaran zarah selari dengan arah perambatan. Tengok biru dengan pink ni dia selari sahaja. Berbeza dengan yang ini dia berserenjang. Okey, seterusnya kita dah tengok tadi video. Okey, kita belajar pula tentang ciri-ciri gelombang. Amplitude iaitu sesaran maksimum. Tempoh, masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap. Frekuensi, bilangan ayunan lengkap dalam satu saat atau boleh dikira sebagai 1/T. Panjang gelombang adalah jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan ataupun kita boleh kata jarak di antara puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan atau dari kedudukan keseimbangan 1 kepada kedudukan keseimbangan 2. Okey, selalu yang paling mudah kita boleh ambil lambda daripada puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan. Kalau gelombang membujur pula mampatan ke mampatan atau regangan ke regangan. Okey, lepas tu kita belajar dua rumus hari ni iaitu F sama dengan 1/T dan juga laju gelombang V sama dengan F lambda. Okey kelas, itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya kepada cikgu. Okey kelas, ada soalan kelas? Okey, kalau tak ada, kelas kita dah sampai di sini saja sebab dah 1-2 minit dah. Cikgu selalu ambil masa kamu hari Jumaat ni kan. Okey, nanti cikgu akan